forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Suhaizan Nazri calon PH untuk Pak Rakit Pulai dan Simpan Jeram. Kita baca detail sedikit. Bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Suhaizan Kayat dinamakan sebagai calon mewakili kerajaan perpaduan bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai pada bulan depan. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Di akhirnya kita komen macam biasa. Sebab sewaktu pilihan raya di 6 negeri, Parti Amanah bertanding cuma 31 kursi saja. Tidaklah sebagaimana yang ditandingi oleh PAS di Kedah, di Kelantan, di Terengganu dan juga di Selangor saja. Malahan di Pulau Pinang serta di Negeri Sembilan. Tapi dengan 31 kursi, Amanah mampu menang iaitu 8 kursi saja. Ini satu perkembangan yang cukup memberangsangkan dan satu pencapaian iaitu dengan 25.8% sokongan daripada rakyat dalam Amanah. Kerana sebelum ini, saudara, banyak orang mengatakan bahawa Amanah ialah parti tajaan, DAP, parti yang tidak ada pengaruh dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya melihat bahawa Parti Amanah ini kita nak menghadapi pilihan raya kecil di Parlimen Pulai serta di Dewan Undangan Negeri di Johor, saudara. Jadi saya merasakan bahawa calon, sebab Barisan Nasional telah pun menetapkan, iaitu pada 26 bulan penamaan calon daripada Pakatan Harapan adalah calon daripada Parti Amanah, iaitu Datuk Suhaizan Kayat, saudara. Dan saya melihat bahawa Amanah sudah pun punya masa depan yang baik, yang mantap. Kerana majoriti mereka adalah daripada DNA PAS yang meletakkan pegangan agama Islam itu sebagai satu benda yang mereka perjuangkan. Dan kali ini sifatnya lebih moderate dan tidaklah jumuk, saudara. Dan saya paling penting, warga Amanah, saudara, mereka saya melihat bahawa mereka bukanlah novice cokia ataupun parti yang tak, sebab mereka semua telah diuji dan tidak mempunyai skandal yang bukan-bukan, saudara. Penting sekali, saudara, mereka juga tidak ada baggage politik, ada quality, dan untuk mengambil jalur politik Islam yang moderate dan pragmatik. Jadi saya melihat bahawa calon yang akan diturunkan di Parlimen Pulai serta Dewan Undangan Negeri di Simpang Jeram itu tentulah calon yang mempunyai latar belakang yang baik, saudara. Saya tak tahulah, mungkin saya akan turun ataupun tidak di Muar ataupun di Johor Bahru mengiringi calon tersebut, saudara. Dan cabaran Amanah sekarang ni, kalau mereka berjaya dalam pilihan raya di Parlimen Pulai dan Simpang Jeram itu, maka tentulah akan meningkatkan lagi imej Parti Amanah, saudara. Saya merasakan bahawa seandainya Dr. Akmal dapat menyantuni semula pemuda dan untuk kembali ke persada politik di jalan yang benar, InsyaAllah pemuda akan bangkit dan lestari perjuangan bangsa itu dapat diteruskan. Sebab memanglah pemuda sejak daripada zaman Tan Sri Rahim, zaman Isyamuddin, zaman Khairi Jamaluddin, pemuda layu, saudara. Itu keadaannya. Perlu diperbetulkan balik sekarang. Saudara, itu keadaannya. Memanglah sekarang ni kita melihat anak-anak muda mereka berjuang mengikut selera mereka. Dan sepatutnya perlu dibimbing. Anak-anak muda perlu dibimbing. Jangan disisihkan. Jangan dimarah. Didik anak muda ni, ini caranya, ini perjuangannya, dan ism ataupun roh perjuangan itu perlu ditanamkan dan menjadi tanggungjawablah pimpinan UMNO khususnya, sama ada di peringkat jawatankuasa ini cawangan, daripada bahagian dan negeri maupun di peringkat pusat. Mereka harus melihat anak muda ini yang perlu dibajai jiwa mereka, ism mereka diperbetulkan. Zaman saya dulu seringkali kita mengadakan pertemuan-pertemuan dan bukan bercorak kursus, saudara, tapi satu pertemuan untuk menanam ism ataupun roh perjuangan. Sebab itu kami zaman pemuda dulu kita tidak gentar, tidak berganjak. Apa sahaja yang menyentuh soal bangsa kami akan tangani, kita akan song-song. Tapi sekarang ni nampak gayanya ada goyah sedikit. Ni terletak di bahu saudara Dr. Akmal. Dia nak mengeluarkan kenyataan itu biasa. Jangan kita marah. Kita santuni mereka. Cara anak muda bercakap mesti lantang. Saya seronok kalau pemuda itu lantang. Kalau pemuda tidak lantang, jadi saya kata pemuda yang dayus.
Saudara Azminuddin, betul, semua orang UMNO mereka naik ke atas bermula dari peringkat bawah. Jadi Dr. Akmal juga mula sebagai ketua pemuda dan beliau harus melangkah jauh ke depan. Cuma kita harapkan jangan tersasar. Jangan kita kalah dengan puji-pujian. Jangan kita leka dengan red carpet. Masa untuk warga UMNO, pemimpin UMNO menangani rakyat di peringkat akar umbi perlu dilaksanakan, saudara. Jadi kadang orang bertanya dengan saya bagaimana tentang usaha. Ini benar, saudara. Saya melihat kenyataan sahabat saya, saudara Norman Razwan. Dia kata, benar kata Perdana Menteri itu bahawa ada usaha yang sedang mahu menjatuhkan Yang Amat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri itu memang benar katanya, sebagaimana dilontarkan oleh beliau sepanjang musim pilihan raya negeri itu hari. Saya berkata ada benar sebab beliau sedang bertarung. Perdana Menteri sedang bertarung untuk memerangi budaya rasuah. Dan kalau kita lihat sekarang ni, tiap-tiap hari sudah pun ada pendedahan satu demi satu mereka yang terjebak dalam budaya rasuah. Memanglah orang yang terjebak dalam budaya rasuah ni, mana mereka senang untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri. Ini masalahnya, saudara. Jadi sekarang ini sepatutnya rakyat harus berdiri teguh di belakang Perdana Menteri yang mahu menyantuni, mahu membersihkan negara ini daripada budaya korupsi. Sewajarnya, bukan pula kita nak jatuhkan dia. Kalau kita menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri, bukan saya nak bodek, saudara. Artinya tergendalalah impian dan harapan kita untuk memerangi korupsi, memerangi kronisme, memerangi nepotisme. Itu yang penting bagi saya, saudara. Memang dalam keadaan hari ini negara bukanlah dalam keadaan yang senang. Takkanlah saya lupa, saya dah bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau diumpamakan negara ini sebagai kain putih, saudara, tentulah sudah comot, dah teruk sekarang ni, saudara, penuh dengan kekotoran yang perlu dibersihkan. Bukan mudah, tambahan lagi dengan inherit ataupun warisan hutang yang begitu besar. Kita mengharapkan sesuatu, kita nak harap macam mana sekarang ni? Itu keadaannya. Kadang-kadang bila tadi saya makan tengah hari dengan seorang teman. Beliau bukan latar belakangnya bukan kecil, saudara. Dia latar belakang daripada universiti, daripada Amerika. Saya lontarkan balik pada mereka. Saya kata, sekarang ni dalam keadaan sekarang ni nak buat macam mana? Dia kata dia pun pening. Saudara, bagi saya lah, bukan soal kaki sembang. Bukan bahawa Yang Amat Perdana Menteri kaki sembang, tidak. Beliau melontarkan pandangan, idea-ideanya dan perlu ditangani. Ini bukan benda yang mudah, saudara. Dan saya haraplah warga-warga, khususnya warga UMNO, warga daripada DAP, warga daripada keadilan khususnya. Now, Presiden anda sedang menangani suasana yang begitu tegang. Sebab implikasi sekarang ni, ramai juga mereka yang berada di anjung kuasa, yang selama ini sedap dengan budaya korupsi. Ini sedang diperangi oleh beliau, tentulah mereka ini tak setuju, tak senang. Itu keadaannya, saudara, kita harus sedar. Bukannya tak dengar pula lah bahawa menteri-menteri kalangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mendapat projek besar-besar. Dan projek pun tak ada dah sekarang. Kerana negara dalam keadaan yang tidak menentu ekonominya. Yang paling penting kita mengharapkan agar makanan rakyat tetap ada. Itu paling penting. Keterjaminan makanan mesti ada. Dan rakyat yang miskin itu dapat ditangani. Tapi takkanlah nak keluarkan duit sepanjang masa, bagi duit. Itu bukanlah satu sifat. Selalu kita katakan, jangan kita beri ikan, berilah pancing dan joran. Masalah sekarang ni kita bagi pancing dan joran, mereka nak memancing dalam kolam renang. Mana ada ikan? Ini yang perlu dipikirkan oleh pakar ekonomi, Menteri Ekonomi, Saudara Fizi Ramli. Ini perlu dipikirkan oleh Tengku Zafrul selaku Menteri Perindustrian supaya diwujudkan kolam-kolam yang ada ikan. Supaya bila mereka memancing, ada keberhasilan. Jika tidak nanti, bagi joran, bagi mata pancing, bagi umpan, tak ada apa pun. Mancing dalam kolam renang, apa yang ada, saya? Daripada pagi, daripada subuh sampai tengah malam. Tak ada apalah hasilnya. Ini keadaannya. Secara acah bentayan, dia kata, kes Bistarinet bila nak disiasat, itu kita serahkan pada pihak berkuasa. Saya tidak mahu halaman saya ini dijadikan halaman untuk kita menuduh orang itu dan ini. Tapi kalau mendengar kenyataan daripada Dr. Mazli, memang ada kes yang perlu disiasat. Dan saya yakin, Suruhanjaya Pencegah Rasuah juga sedang melakukan siasatan satu demi satu. Kalau Bistarinet, tentulah melibatkan pemimpin tertentu. Kerana mereka berada sebagai menteri yang terlibat dalam
urusan-urusan Bestari Net, banyak lagi saudara. Jana Wibawa, saya nak sebut pun malas saudara isu ini. Bila saya sebut ada Jana Wibawa ni, jiwa saya parah rasanya saudara. Apabila saya melihat bahawa impian dan harapan warga bangsa dikhianati. Kita sama-sama tunggu. Ya, kita sekarang ni, saya bersyukur Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak campur tangan. Tapi beliau dengan tegas minta supaya agensi pelaksana, mereka yang menguatkuasakan undang-undang, harus melakukan tindakan saya. Ya, ini keadaan saya. Dan saya melihat bahawa pilihan raya yang akan kita adakan, maka timbul lagi lah cerita ni saya. Jadi tak habis lagi. 26 hari bulan penamaan calon. Tak tahulah di Muar ke di mana, saya tak tahu. Itu di bahagian sungai Simpang Jeram. Dan di Pulai. Kalau di Pulai itu, kalau saya di Johor Bahru lah. Kalau itu berlaku selama 12 hari lagi, warga Johor terjebak dalam politiking yang tak menentu. Mungkin lagi lah wujud Festa Maki Hamon. Tetapi saya bersyukur kerana Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Sultan Johor sudah bertitah agar rakyat Johor berhati-hati supaya tidak terjebak dengan politik songsang, tidak terjebak dengan politik yang mengutarakan perpecahan. Baginda mahu disantuni dengan wujudnya perpaduan. Yang kita juga mengharapkan apabila adanya pilihan raya kecil di Dewan Undangan Negeri Pelangai, saudara, ada tiga musim pilihan raya kecil ini yang saya yakin pihak-pihak tertentu akan menjadikannya adalah sebagai gelanggang untuk pesta Maki Hamon. Memanglah kerajaan tak betul kata mereka. Dia untuk menggapai harapan. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, bahawa Parti Amanah nampaknya lebih ke hadapan untuk mendapat sokongan daripada warga Pulai. Tambah-tambah lagi, Allahyarham Datuk Salihuddin Ayub telah pun melaksanakan tugas dengan baik, meninggalkan legasi kepimpinannya. Tentulah rakyat di Pulai itu masih lagi yakin dan percaya pada calon yang akan diturunkan untuk bertanding di Pulai, itu saudara Syahizan Kayat. Dan begitu juga di Simpang Jeram, ahli Dewan Negeri. Kalau apa berlaku pun saudara, tidak akan merubah. Menang kalah pun tidak akan merubah struktur kedudukan pentadbiran negeri Johor yang dipimpin oleh Dato' Yang Muhammad Dato' On Hafiz. Begitu juga di Pahang, Pelangai. Mungkin struktur tu perubahan dari segi esko-nya. Kita saya baca detail sekali lagi dekat masa kini ni. Presiden Amanah Muhammad Sabu juga mengumumkan bekas jurutera Majlis Pembenaran Muar IR Nazri Abdul Rahman dipilih sebagai calon bagi PRK Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Kedua PRK berkenaan akan dijalankan serentak pada 9 September. Muhammad berkata nama-nama tersebut telah disetujui Jawatankuasa Pilihan Calon yang mesyuarat pada 17 Ogos lalu. Jawatan itu telah mengumumkan senarai calon kepada saya serta ahli Jawatankuasa Nasional Amanah untuk dimuktamadkan. Muhammad Sabu cakap lagi yang juga Menteri Pertanian dan Ketahanan Makanan menambah keputusan berkenaan diambil selepas mereka mengambil kira pelbagai faktor dan pandangan. Katanya pengumuman rasmi bagi perkenangan Suhaizan dan Nazri akan dibuat pada 23 Ogos ini di majlis memperingati penyandang kedua kerusi berkenaan Allahyarham Salahuddin Ayub. Majlis itu akan diadakan di Simpang Jeram. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerjaan Perdana PMN Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.